Teori difusi inovasi menurut Rogers 1982 merupakan satu perubahan sosial, diffusion of innovation. Difusi inovasi merupakan dua padanan perkataan iaitu difusi dan inovasi. Ia merupakan satu proses yang melibatkan suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran-saluran yang tertentu dari masa ke semasa di kalangan anggota sistem sosial. Inovasi adalah suatu gagasan praktik atau satu benda yang dianggap dirasa baru oleh seseorang maupun kelompok masyarakat. Terdapat 4 unsur elemen utama menggunapakaikan penginovasian teori Rogers. Unsur-unsur ini merangkumi inovasi, komunikasi, sistem sosial dan masa. Bersama dengan 4 unsur elemen yang utama di teori tersebut, Rogers telah mengklasifikasikan pengguna dalam 5 kumpulan iaitu innovator, pengguna awal, majoriti lewat dan ketinggalan. Difusi teori inovasi merupakan hipotesis yang menyatakan bagaimana sesuatu teknologi baru dan kemajuan dalam teknologi lain tersebar dalam masyarakat dari sebuah budaya yang bermula dari pengenalan hingga penggunaan yang terus meluas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Difusi inovasi ialah suatu teori mengenai bagaimana suatu idea dan teknologi baru diadaptasi dalam sesebuah kehidupan. Teori ini telah dipopularkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 menerusi buku yang ditulis olehnya yang bertajuk Diffusion of Innovations. Semasa munculnya teori ini, pada awal 1903, seorang sosiologi Perancis yang bernama Gabriel Tart telah memperkenalkan lengkuk berbentuk S ataupun S-shaped diffusion curve. Perkembangan seterusnya terjadi pada tahun 1960 di mana kajian ataupun penelitian difusi diklasifikasikan ada kaitan dengan pelbagai topik yang sangat kontemporari dari segi bidang pemasaran maupun budaya. Daripada sinilah tokoh-tokoh mula dikenali yang dikaitkan dengan teori ini seperti Everett Rogers dengan penulisan dan penerbitan besarnya Diffusion of Innovation. Floyd Shoemaker yang bersama Rogers menulis Communication of Innovation Across Cultural Approach dan Lawrence A. Brown yang menulis dan menerbitkan Innovation of Diffusion, A New Perspective. Konsep dan elemen teori difusi inovasi. 4 konsep tersebut adalah keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan dan dapat diuji cuba. Manakala 4 elemen yang melengkapi teori difusi adalah inovasi dapat difahami sebagai idea atau tindakan bagi menciptakan sesuatu yang boleh dianggap baru. Kedua adalah saluran komunikasi. Salah satu inovasi dapat diterima pakai oleh seseorang apabila inovasi berkenaan dikomunikasikan. Yang ketiga pula, jangka masa merupakan sesuatu dimensi masa yang bermula dari satu proses inovasi itu. Manakala yang keempat adalah sistem sosial, adalah kumpulan unit-unit sosial yang membentuk satu ikatan dalam sesuatu kehidupan sosial. Difusi inovasi yang terjadi dalam masyarakat adalah satu teori yang menerangkan bagaimana untuk sesebuah perubahan sosial. Sebelum seseorang individu itu mengadopsi sesebuah perilaku, ada beberapa tahap yang perlu dicapainya. Antaranya ialah tahap kesedaraan, tahap keinginan, tahap penilai, tahap percubaan dan tahap penerimaan. Komunikasi sangat penting dalam semua faktor dalam perubahan sosial dan meliputi beberapa tahap yang berurutan iaitu yang pertama, invensi adalah suatu proses di mana idea baru mula diciptakan dan dikembangkan. Kadar penerimaan teori difusi inovasi bergantung kepada faktor-faktor tertentu dari awal proses difusi hingga menerima lambat dalam proses difusi tersebut. Kategori tersebut adalah pemula, penerima guna awal, majoriti awal, majoriti lewat dan yang terakhir ketinggalan. Relevan teori dengan realiti atau keadilan komunikasi semasa dalam konteks organisasi awam atau korporat. Tujuan utama sebuah komunikasi adalah untuk mencapai sebuah pemahaman bersama mutual understanding antara dua individu atau lebih dalam komunikasi terhadap sesuatu pesan melalui saluran komunikasi tertentu iaitu penglibatan dalam sesebuah komunikasi dan saluran komunikasi seorang individu haruslah menyedari tentang wujudnya sebuah inovasi tersebut seterusnya tertarik untuk mengenalnya dengan lebih lanjut untuk kegunaan peribadi
Dalam hal pelaksanaan sesebuah inovasi di sekolah, guru merupakan faktor-faktor yang penting dalam melaksanakan inovasi dengan mengambil berat tentang hal-hal seperti sebuah inovasi harus berlaku di sekolah untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam mendidik pelajar. Keberhasilan pendidikan di sekolah adalah berpunca daripada guru. Guru harus mampu menjadi seorang yang inovatif dalam menemukan strategi atau kaedah yang terbaik dalam mendidik, dan inovasi yang dilakukan guru di sekolah bermula dalam suasana pembelajaran di dalam kelas. Berdasarkan analisis, teori ini menjelaskan tentang proses bagaimana sesuatu inovasi disampaikan melalui beberapa saluran tertentu sepanjang waktu kepada kelompok dalam sistem sosial. Dalam erti kata lain, teori difusi ini suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyampaian maklumat yang berupa sebuah idea baru. Teori difusi inovasi ini seringkali dikaitkan dengan proses pembangunan dalam sebuah masyarakat, dan inovasi ini terjadi untuk perubahan sosial pada dasarnya merupakan permulaan dari sebuah pembangunan masyarakat. Pentingnya teori difusi inovasi ini adalah supaya dapat membantu dalam urusan perniagaan untuk memahami bagaimana sesebuah trend itu berlaku serta membantu dalam menilai kemungkinan kejayaan atau kegagalan pengenalan baru mereka. Sebagai kesimpulan, teori difusi inovasi ini amat penting kerana ia merupakan sebuah idea, kejadian atau kaedah yang dapat dirasakan atau dihayati sebagai sesuatu yang baru bagi seorang mahupun bilangan masyarakat, dan merupakan perkara yang penting untuk dipelajari supaya dapat mengetahui bagaimana sebuah inovasi atau pembaharuan dapat diterima dalam sebuah kelompok sosial tertentu. Ini membuktikan sesuatu inovasi tetap diperlukan oleh manusia bagi memudahkan segala macam dari aspek kehidupan, yang mana hal ini menjadi sebuah kajian yang penting